Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera semua kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 tahun 2021. Ya, seperti sebelum ini, pengajaran dan pembelajaran di rumah yang telah kamu ikuti adalah berkaitan dengan fish, dan juga saya rasa semua sekali telah pun menyanyikan lagu Kita Bersatu seperti yang telah ditunjukkan oleh seorang cikgu melalui YouTube sebelum ini. Okey, baik. Untuk PDPR hari ini, kita akan mengikuti satu tajuk yang baru, iaitu berkaitan dengan gitar. Saya rasa semua orang kenal apa alat ini ya, yang saya pegang sekarang ya. Okey, baik. Untuk itu, cikgu harap semua pelajar dapat merujuk kepada halaman 6 ya. Sebelum itu cikgu akan cuba memainkan berapa keratan lagu supaya kita dapat menghayati apa yang kita akan pelajari sebentar lagi. Okey. Okey, baik semua pelajar, saya harap semua dapat ikuti dengan baik hari ini, iaitu tajuk kita, saya ulangi di sini, gitar. Semua pelajar boleh merujuk buku teks halaman 6 ya, pendidikan muzik tingkatan 1 ya. Okey, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita yang hari ini lebih lanjut saya rasa dengan lebih lanjut lagi, kita kenali itu apa itu gitar ya, boleh merujuk dan sama-sama melihat. Saya harap semua pelajar dah bersedia dengan buku teks masing-masing ya. Okey, gitar ialah alat muzik popular yang diklasifikasikan sebagai alat muzik bertali. Asal usul gitar dapat dikesan sejak 3,300 tahun dahulu, bermula dari Mesir dan Mesopotamia, kemudian telah berkembang ke Eropah. Pada abad ke-18, gitar mula mengalami perubahan. Pada asalnya gitar mempunyai 4 utas tali dan kini gitar dimainkan dengan 6 utas tali. Reka bentuknya pula telah berubah di Spanyol pada abad ke-19 menjadi bentuk gitar moden seperti yang ada sekarang. Kamu tengok bentuk gitar moden di sini ya. Walaupun alat ini telah dikesan 3,300 tahun yang dahulu ya. Okey, baik. Kepada pelajar yang ada aplikasi QR code, sambil itu bolehlah kita imbas ataupun scan QR code yang ada di situ ya. Yang sebelah kanan yang kamu tengok di atas tu mengenai jenis gitar ya. Okey, saya harap selepas ini pun para pelajar bolehlah melakukan demikian. Okey, kita terujuk kepada dialog tu sikit, dialog seorang pelajar perempuan di situ. Mari kita mengenal pasti dan menamakan bahagian-bahagian yang terdapat pada gitar ya. Okey, baik. Saya harap semua pelajar dapat menumpukan perhatian dan mengikuti, dan kalau boleh janganlah kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara lain, sebab pendidikan muzik ini adalah satu mata pelajaran yang penting
Ya. Okey. Baik. Bahagian-bahagian gitar yang kita tengok di sini. Sebelum tu kita tengok secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Kemudian baru kita akan pergi kepada spesifik dia ataupun satu persatu. Okey, kemudian kita tengok bahagian gitar yang pertama iaitu bahagian badan. Badan. Kamu boleh tengok rujuk pada gambar raja. Boleh nampak bahagian badan gitar. Okey, kalau dalam buku teks di sini kamu boleh tengok di halaman ini Okey, ini bahagian gitar. Okey belah bawah sekali kamu tengok ada bahagian gitar iaitu badan. Ya, badan. Okey. Badan. Kalau kita rujuk kepada gitar yang lebih maujud di depan mata kamu, inilah kamu boleh nampak bahagian badan di sini. Ya, dia merangkumi bahagian di sini bahagian di sini hinggalah ke sini. Ini kita panggil sebagai bahagian badan. Kemudian kita tengok bahagian leher. Bahagian leher di mana? Iaitu daripada sini sampailah ke sini. Leher saya ulangi, sini sampailah ke sini. Sambil tu boleh pelajar-pelajar sekalian bolehlah merujuk kepada buku teks. Ini dah hadapan kamu kemudian yang terakhir dalam bahagian-bahagian yang secara umum lah tiga bahagian penting secara umumnya iaitu kepala. Kepala. Ini bahagian kepala lebih jelas lagi. Baik. Kemudian yang atas kita tengok secara spesifik bahagian kepala di situ. Bahagian kepala kita tengok. Ini kita panggil sebagai tuning pegs. Tuning pegs ataupun penala. Untuk mendapatkan bunyi ataupun pitch yang tepat, gitar perlu ditala dengan betul. Kita sebaiknya kita menggunakan tuner. Nanti cikgu akan tunjukkan mungkin pada sesi PDPR yang akan datang, cikgu akan tunjukkan. Ini kita panggil tuning peg. Semua ada di sinilah. Bukan maksudnya bawah itu 3 saja tuning peg, dia ada 6. 1 2 3 4 5 6. Sebab dia ada 6 tali. Baik. Kemudian bahagian kita tengok bahagian dalam. Kita masuk semula bahagian leher di sini iaitu nut. Maksudnya yang berwarna putih di sini. Berwarna putih, kebanyakannya berwarna putih. Bahagian nut. Kemudian yang ada kita panggil yang di sini fret. Yang itu fret. Kalau kita tengok dia ada kolom-kolom situ kita panggil dia sebagai fret. Tengok dia bergantung, kadang-kadang ada jenis gitar dia tak sama, semua jenis ni kadang-kadang ada yang tidak sama jumlah fret dia. Jumlah fret. Kemudian kalau secara lagi kita kata secara kita pergi secara spesifik lagi, fretboard fretboard ni semua sekali. Daripada sana sampai sini fretboard. Memanglah dia bahagian leher ni, tapi yang ni kita panggil fretboard sebab dia ada fret. Ini kita panggil fret. Fret. Tiap-tiap tu ada garis-garis di situ yang kita panggil fret. Dan kemudian ada penanda fret. Kalau kamu dapat lihat di sini penanda fret 1 2 3 4. Kalau dalam buku tu ada lebih lagi. Nanti untuk pembelajaran yang selanjutnya cikgu akan terangkan kenapa dia perlu ada penanda fret. Baik. Kemudian kita pergi kepada kita kembali kepada bahagian badan secara umumnya tadi. Tapi kita pergi kepada bahagian-bahagiannya yang lebih kecil di sini. Bermula dengan sound hole. Lubang bunyi. Sound hole ataupun dipanggil
lubang bunyi. Maksudnya dia berfungsi, dia akan menyerap bunyi daripada sini dan dia menghasilkan tone melalui dalam gitar ini. Ya. Okey, yang ini semua orang tahu, ini kita panggil sebagai tali ya. Tali gitar. Ini tali gitar. Okey. Ada 6 tali semuanya. Dan juga yang seterusnya ada saddle. Ya, saddle. Dia fungsi dia lebih kurang sama dengan neck tadi lah. Ya, lebih kurang sama dengan neck tadi. Fungsi saddle di sini. Dan seterusnya kita panggil bridge. Ya, bridge. Bridge penyokong tali gitar. Okey. Selain pada gitar ada lagi alat-alat lain yang mempunyai bridge. Ya. Contohnya violin, ukulele dan sebagainya lah yang kamu tengok. Yang ini semua tu kita panggil dia sebagai bridge. Ya. Okey, seterusnya soundbox. Ataupun kotak penghasil bunyi. Okey. Biasanya kita akan main di bahagian ini, ya. Maksudnya bunyi akan diserap ke dalam dan juga inilah berfungsi sebagai penyedap bunyi lah. Bagi saya kita panggil di sini sebagai penyedap bunyi. Ya, kemudian pickguard. Pickguard dalam buku teks kamu memang ada yang berwarna hitam tu. Dia bahagian sini. Okay, tetapi pada gitar yang cikgu pegang di sini dia tidak mempunyai pickguard. Ya. Tidak mempunyai pickguard. Apa guna aja sebenarnya. Kemudian pickguard ni maksudnya dia nak melindungi badan gitar. Kalau kita tengok di atas tu yang berwarna biru. Biru ke ataupun purple di situ. Yang atas sekali cikgu lupa nak tunjukkan plectrum. Plectrum ni ataupun dipanggil sebagai pick gitar. Plectrum ataupun pick gitar. Dia sebenarnya untuk bermain strumming dia memerlukan plectrum. Info yang seperti ini yang kita ulang tadi ya. Yang tadi, pickguard berfungsi untuk mengelakkan berlakunya calar pada badan gitar apabila kalau ini kita tengok gitar yang ada pada cikgu di sini tidak boleh kebarangkalian untuk berlaku calar pada badan gitar ini adalah tinggi ya. Macam dalam buku teks kamu tengok ada pickguard pada badan gitar itu. Okey, baik. Okey, saya rasa cikgu rasa setakat itu saja untuk yang gitar. Sebelum kita akan pergi dengan lebih lanjut. Sekian, terima kasih.